Gözlerde hasretin var, yürekler aşkınla çarpar. Sensiz dünya bizlere dar. Selam sana ey kutlu yar. With submission, faith and patience, you conveyed the noble message, brought us light through your guidance. Peace be upon you, my beloved. Ya Habibi, Ya Muhammad, Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. Ya Nabi, salam alayka. Ya Rasul, salam alayka. Ya Habib, salam alayka. Salawatullah alayka. तेरी मोहब्बत की महक से ये ज़मीन व आसमां आबाद है. रहमत की बरसात आती है दिलो जां या रसूल अल्लाह. أيها المختار فينا زادنا الحب حنينا. جئتنا بالخير دينا يا ختام المرسلين. يا حبيبي يا محمد يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. يا نبي سلام عليك. يا رسول سلام عليك. يا حبيب سلام عليك. صلوات الله عليك. Bismillahirrahmanirrahim.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Okay, bersama-sama kita pada petang ini. Okay, sekali lagi untuk mengikuti siri diskusi Sains Islam, anjuran Institut Sains Islam, Universiti Sains Islam Malaysia. Saya Dr. Nuriza Roslan sebagai moderator anda. Pada petang ini akan bersama-sama dengan 3 panelis kita untuk membincangkan tajuk diskusi Sains Islam kita pada petang ini, iaitu kenali fungsi hormon parathyroid, impaknya pada ibadah kita. Okay. So terima kasih pada semua pendengar kita untuk petang ini. Saya ucapkan selamat datang. Alright. Saya lontarkan beberapa soalan kepada semua. Pernahkah anda dengar tentang kelenjar parathyroid? Okay, bagaimana rupa organ ini dan di mana letaknya serta fungsinya di dalam tubuh badan kita Okay, tahukah juga bahawa pada setiap tahun bulan Julai adalah merupakan bulan kesedaran kelenjar parathyroid semua. So bulan ini adalah bulan kesedaran untuk kelenjar parathyroid dan tahukah anda betapa pentingnya organ atau kelenjar parathyroid kita ini, iaitu sekiranya terdapat sebarang masalah kesihatan berkaitan dengan kelenjar ini, impak dia pada badan kita sampai boleh mengganggu amalan hidup kita sehari-hari. Okay. So ini semestinya menunjukkan betapa pentingnya untuk kita mengetahui apa sebenarnya fungsi organ ini tuan-tuan dan puan-puan. Okay. So oleh itu saya menjemput 3 panelis kita, okay, 3 pakar kita pada petang ini, iaitu kita ada Dr. Muhammad Rahman Omar. Okay, Assalamualaikum Dr. Muhammad Rahman. Apa khabar? Alhamdulillah sihat. Sihat. Okay. So beliau merupakan pakar perubatan dan juga fellow endokrin daripada Fakulti Perubatan dan Sains Kesihatan USIM. Selamat datang. Okay. Dan kita juga ada panel kita yang kedua, iaitu Dr. Nurul Nadia Jamaluddin. Right. Assalamualaikum Dr. Nadia. Waalaikumsalam Dr. Liza. Selamat datang kepada Dr. Nadia. Okay. Beliau merupakan pakar bedah am iaitu payudara dan endokrin juga daripada FPSK USIM. Okay. Dan panelis yang ketiga, kita ada Dr. Fitriah Wardi, okay, pensyarah kanan daripada Fakulti FSU USIM. Okay. Assalamualaikum Dr. Fitriah, apa khabar? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kabar baik Dr. Nurul. Okay, terima kasih semua kepada panel kita. Right. So kita dah ada 3 panel kita pada petang ini dan tanpa berlengah masa lagi, okay, untuk pengetahuan semua, sebelum kita memulakan diskusi kita pada petang ini, saya cuma nak ingatkan pada pendengar kita, sekiranya ada apa-apa soalan, okay, anda boleh kemukakan di ruangan chat Facebook kita. Right, dan juga ingatan untuk semua, borang kehadiran akan diberikan di hujung rancangan ini Okay, terima kasih. So kita terus kepada perbincangan kita. Okay, saya tujukan soalan kepada Dr. Rahman lah. Right. Okay. Because sebab kita punya tajuk kita adalah berkenaan dengan kelenjar parathyroid Okay, so mungkin Dr. Rahman boleh kongsikan apa itu sebenarnya kelenjar parathyroid dan fungsinya, dan juga Dr. Rahman kalau boleh tambah bagaimana gangguan fungsi hormon ini boleh mengganggu fungsi kerja kita sehari-harian, termasuklah ibadah kita. Okay, dipersilakan Dr. Rahman. Terima kasih Dr. Nuriza. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terlebih dahulu terima kasih kepada Institut Sains Islam Universiti Sains Islam Malaysia menjemput saya sebagai panel pada diskusi Sains Islam pada petang ini. Terlebih dahulu saya ingin menerangkan sedikit mengenai apa itu kelenjar parathyroid. Kelenjar parathyroid adalah 2 pasang kelenjar yang agak kecil berada di leher kita. Kenapa namanya ialah parathyroid? Sebab secara umum ramai mengenali apa itu thyroid. Kelenjar parathyroid ini terletak sangat hampir di belakang kelenjar thyroid kita. Jadi
perkataan para tu bermaksud hampir, sekitar atau hampir berdekatan dengan sesuatu yang lain. Jadi parathyroid ialah kelenjar yang berada dengan kelenjar thyroid. Dia bukan kelenjar thyroid, dia kelenjar lain yang mempunyai fungsi yang berbeza lain daripada kelenjar thyroid. Secara umum, kebanyakan individu atau insan mempunyai 4 biji kelenjar atau 2 pasang, tetapi terdapat pelbagai variasi. Ada orang yang mempunyai hanya 2 sehingga 16 biji. Jadi ini semua variasi yang berlaku pada seseorang individu tersebut. Namun secara majoriti kita mempunyai 4 biji kelenjar parathyroid. Jadi dia mempunyai bentuk secara normal yang kecil saja, berbentuk seperti kacang pis, ataupun ada yang lebih kecil berbentuk seperti sebiji beras saja, tapi kebanyakannya ialah sebentuk kacang pis. Tapi bila ada gangguan, kelenjar tersebut mungkin mengecut ataupun membesar disebabkan oleh pelbagai faktor. Secara umum, kelenjar thyroid merembeskan satu jenis hormon, iaitu nama dia hormon parathyroid. Dia tak ada nama lain lah. Parathyroid, kelenjar parathyroid, hormon dia ialah hormon parathyroid. Jadi hormon parathyroid mempunyai fungsi yang sangat spesifik pada manusia. Pada fungsi fisiologikal atau fungsi normal manusia, kelenjar ini akan bertindak untuk menstabilkan paras kalsium dan fosforus dalam badan manusia. Kalsium sangat penting pada kesihatan tulang dan juga fungsi otot manusia. Jadi ini sebarang gangguan kepada rembesan kelenjar parathyroid ini boleh mengganggu paras hormon fosforus dan kalsium dalam individu. Juga parathyroid hormon parathyroid ini juga berfungsi untuk merangsang fungsi vitamin D di buah pinggang, dengan mengaktifkan vitamin D di buah pinggang untuk vitamin D berfungsi di usus untuk menyerap kalsium yang kita makan atau kita ambil secara seharian. Jadi secara umum, kelenjar parathyroid penting untuk meregulasi atau untuk memastikan paras kalsium dan fosforus seimbang, dan juga merangsang aktiviti vitamin D dalam manusia. Justru sebarang gangguan pada rembesan kelenjar parathyroid atau gangguan pada kalsium atau fosfat atau vitamin D boleh mengganggu harmoninya hubungan mereka ini. Contohnya kelenjar parathyroid yang pangsilan hormon yang tinggi menyebabkan paras kalsium yang tinggi, fosforus yang rendah. Juga ini menyebabkan individu mempunyai gejala-gejala yang boleh mengganggu fungsi seharian. Kita akan cakap gejala pada kemudian nanti. Juga sekiranya para hormon ini ada rendah, juga akan menyebabkan paras kalsium menjadi rendah, jadi juga memberi gejala-gejala. Sebagai maksud untuk ibadah kita perlukan fungsi otot untuk sembahyang, untuk segala aktiviti. Jadi dengan gangguan paras kalsium juga akan menjejaskan fungsi ibadah kita secara amnya. Alright, okay. Terima kasih Dr. Rahman atas pengenalan mengenai apa itu kelenjar parathyroid ya sebentar tadi. So saya faham daripada apa yang Dr. Rahman bagi tahu tadi. Okay, kelenjar thyroid dan kelenjar parathyroid, okay, mereka berbeza. Okay, so kita seterusnya ke soalan yang seterusnya. Okay, so Dr. Rahman, since Dr. Rahman sebut pasal penyakit dan gejala yang berkaitan dengan kelenjar parathyroid, so boleh Dr. Rahman jelaskan lagi, okay, apakah penyakit yang berkaitan dengan kelenjar parathyroid dan juga gejala-gejala yang berkaitan sekiranya seseorang itu ada penyakit yang berkaitan dengan kelenjar parathyroid. Okay, terima kasih.
Okey, penyakit kelenjar, mana-mana kelenjar bila dia ada penyakit kita panggil, kalau disebabkan masalah pada kelenjar tersebut kita panggil primary. Jika berlaku di sebab lain dan menjejaskan fungsi kelenjar lagi satu kita panggil secondary. Jadi kebanyakan penyakit mungkin disebabkan oleh kelenjar paratiroid ni bila kita bercakap pasal hormon, sama ada hormon tu terlebih rembesan atau kurang rembesan. Terlebih rembesan kita panggil hyper, kurang rembesan kita panggil hypo. Jadi sekiranya hormon paratiroid yang terlebih rembesan kita panggil hyperparathyroidism, kurang rembesan kita panggil hypoparathyroidism. Untuk hypoparathyroidism maksudnya kalau penyakit tu pada kelenjar tersebut, kelenjar ni mengalami kita panggil bengkakan atau replikasi dalam sel-sel dia, atau peningkatan fungsi melalui sel-sel ni telah berfungsi dengan lebih. Okey, dan penyakit ni boleh disebabkan sama ada kita panggil ketumbuhan yang kita panggil benign atau bukan kanser, ataupun pada satu kadar yang rendah. Penyakit ini boleh disebabkan oleh kanser paratiroid juga. Seperti apa yang berlaku pada kanser tiroid, paratiroid juga boleh berlaku kanser walaupun dia punya kadar atau insiden agak rendah. Bagi hyperfunction, jadi bila berlakunya terlebih hormon, kalsium akan tinggi, fosfat akan rendah, juga akan merangsang pengaktifan vitamin D di bawah pinggang, penyerapan lebih kalsium di usus. Jadi bila simptom ini berterusan, jadi regulasi kalsium telah tidak terkawal menyebabkan paras hormon kalsium yang tinggi, kita panggil hyperkalsemia. Simptom-simptomnya berkaitan dengan hyperkalsemia. Secara umum kita dia punya sebutan dia ialah kita punya MONS, M-O-A-N-S, growths, G-R-O-A-N-S, stones and bones. So 4 benda ni lah. Jadi MONS ni merujuk kepada sistem garsuk usus. Gejala-gejala pada usus termasuklah sakit perut, sakit memulas, pedih hulu hati, kram pada perut, dan juga loya, muntah dan sebagainya. Dan kebanyakan mengalami kita panggil sembelit. Simptom growth pula ialah pada simptom kita panggil saraf ataupun lebih kepada kesihatan mental. Seseorang akan mengalami kemurungan, kelesuan, kurang daya fokus, lupa, hilang ingatan dan sebagainya. Jadi ini juga akan mengganggu ibadah kita pada secara umum. Dan bagi masuk bones ialah sakit-sakit tulang, sebab kelenjar hormon ni, kelenjar paratiroid hormon ni, hormon paratiroid, bila dia berlebihan rembesan, dia akan menyebabkan tulang akan, sebab simpanan tulang kalsium kita pada tulang. Jadi bila berlebihan, tulang kita ni akan digunakan untuk mengeluarkan kalsium disebabkan rangsangan oleh hormon paratiroid. Jadi tulang ni akan menjadi rapuh dan akan menjadi sakit-sakit tulang. Dan masalah stone ialah bila kalsium yang tinggi dalam paras darah, maka rembesan pada buah pinggang atau ekskresi pada buah pinggang juga meningkat dan menyebabkan pembentukan batu karang pada buah pinggang. Itu maksud stone. Ini bagi gejala hyper. Satu lagi masalah ialah bila berlaku kurangnya rembesan hormon paratiroid, kita panggil hypothyroidism. Hypothyroidism berlaku menyebabkan kalsium yang rendah, fosfat yang tinggi dan juga kurang pengaktifan vitamin D di bawah pinggang. Kurangnya kalsium menyebabkan beberapa gejala yang khususnya pada tulang dan juga pada sistem otot, kita panggil. Kadang-kadang kita merasa seseorang individu akan merasa kebas ataupun rasa ujung-ujung jari macam semut-semut atau macam rasa terbakar, dan juga pada mulut, ujung jari tangan dan ujung jari kaki. Dan juga akan merasa sakit-sakit badan dan sakit-sakit tulang serta kram yang teruk pada kaki, otot kaki biasanya, terutama selepas berjalan.
Dan kadang-kadang otot-otot ni akan berlaku pergerakan yang tidak voluntary, kita panggil tidak boleh terkawan, macam kita panggil twitching atau saya lupa perkataan Melayu dia, tapi macam twitching macam tu. Dan kadang-kadang individu juga cepat letih, cepat penat dan berlaku kekejangan. Ini pada individu secara umum. Gejala-gejala lain yang kurang diambil perhatian atau kurang berlaku biasanya kalau individu seperti wanita boleh mendapat sakit period atau cramp yang teruk, juga keguguran rambut, kulit menjadi kering dan kasar, kuku menjadi rapuh dan juga simptom yang teruk seperti kemurungan dan juga berdebar-debar. Itu antara gejala hypo dan hyper yang telah saya jelaskan sebentar tadi. Itu saja Dr. Liza. Okey. Terima kasih ya Dr. Rahman. Okay. So saya rasa now sekarang kita dah tahu atau faham mengenai apakah penyakit-penyakit yang berkaitan dengan parathyroid yang didapati dan juga untuk mengenali apakah gejala-gejalanya. Jadi saya ingin tujukanlah soalan seterusnya kepada Dr. Nadia. Okay. Dr. Nadia, berkenaan dengan penyakit-penyakit yang Dr. Rahman telah nyatakan tadi tu, bilakah mengenai rawatan berkaitan dengan penyakit kelenjar parathyroid ni, okay, bilakah masanya di mana pesakit tersebut memerlukan rujukan terutamanya kepada pakar bedah seperti Dr. Nadia. Mungkin Dr. Nadia boleh tolong kongsikan. Okey. Dr. Rahman dah maklumkan agak detail dekat situ. Banyak beberapa penyakit yang berkaitan dengan gejala parathyroid. Biasanya bilakah kes-kes parathyroid ini perlu dirujuk ke bahagian pembedahan? Maksudnya tentulah penyakit tersebut memerlukan pembedahan sebagai cara ataupun kaedah rawatan. Secara umumnya hanya ada dua indikasi sahaja untuk pembedahan. Untuk rumusanlah mudah nak faham. So yang pertama, pembedahan disarankan sebagai kaedah rawatan untuk mereka yang bergejala seperti yang Dr. Rahman maklumkan tadi, gejala from head to toe tu. Okay? Bones, groans, sebagainya tu. So yang bergejala yang disebabkan oleh masalah dalam kelenjar parathyroid itu sendiri. Yang ni kategori sebagai kita sebut primary hyperparathyroidism ataupun hyperparathyroidism primer. Okay. Kenapa? Apa masalah kelenjar parathyroid tersebut? Pertama, dia disebabkan oleh ketumbuhan. Ketumbuhan tak semestinya barah. Dia ada ketumbuhan ringan. Dari segi istilah perubatan kita sebut adenoma. Adenoma ni ketumbuhan ringan pada kelenjar parathyroid, sama ada dia melibatkan satu kelenjar sahaja ataupun dua kelenjar. Tapi kalau biasanya satu kelenjar pun incidence atau kejadian dia hanya dalam 10%. Okay. Kalau double adenoma maksudnya ketumbuhan ringan yang berlaku pada dua kelenjar tu dalam 5%. Ketumbuhan yang satu lagi, yang ni ketumbuhan yang jahat yang kita sebut kanser atau barah. The good thing is kalau ketumbuhan kanser atau barah parathyroid ni incidence, kejadian dia, okay, hanya 1% sahaja. Okay, so baguslah, dia taklah common, taklah umum sangat, taklah banyak. Okay. So indikasi yang kedua untuk pembedahan tetap bagi mereka yang bergejala. Ada tanda-tanda hyperkalsemia tersebut tetapi tidak directly disebabkan oleh masalah kelenjar parathyroid tu, tetapi disebabkan oleh kegagalan buah pinggang kronik. Kita sebut dari segi istilah perubatan end stage renal failure. Yang ini actually dia lebih banyak kes ni berbanding ketumbuhan yang saya sebut tadi. So end stage renal failure ni maksudnya mereka yang mengalami kegagalan buah pinggang kronik di mana gagal
dari segi rawatan perubatan. Maksudnya dia dah regular dialysis, dah pergi cuci darah ni setiap 3 kali seminggu. Dan juga doktor perubatan dah bagi maksimum ubat untuk kawal penyakit ni. Tetapi Challenger parathyroid tu dia aktif, sel-sel dia terlalu aktif sampai dia membesar. So yang ini lebih common berbanding yang kes ketumbuhan tadi, tetapi tidak semua pesakit end stage renal failure, kegagalan buah pinggang kronik ni kena buat pembedahan. So siapakah mereka? Mereka yang gagal dengan kaedah perubatan biasanya dalam 3 hingga 5 tahun ni. Dia dah mula banyak benda yang mudarat dekat dia. Impact yang tadi Dr. Rahman dah ceritakan, impact hormon, kalsium terlebih ni semua kan, fosfat, garam, kalsium dan fosfat adalah garam dalam badan yang penting dalam kesihatan tulang khususnya dan juga darah. So apa jadi kat mereka, biasanya gejala utama yang membolehkan atau disarankan untuk pembedahan adalah tulang tu dah rapuh. Tulang tu cepat patah. Normal people dia tak akan, contoh terlanggar meja je dia dah mengalami patah tulang yang teruk. Okay, maksudnya bone fracture dengan trivial injury. Okay, ataupun dia tak patah lagi, tapi risiko osteoporosis dia, kerapuhan tulang yang sangat drastik yang nampak daripada x-ray yang dilakukan, kita nampak tangan dia short, adalah feature-features tertentu dia. Ataupun mereka yang dah dulu tak ada tapi lama kelamaan dia dah ada masalah batu, kita panggil calcium deposit. Kalsium ni, garam kalsium ni bila terlebih dia akan pergi kat tempat lain. Contohnya dia pergi dekat jantung, dia menyebabkan masalah kegagalan jantung contohnya. Paling biasa ischemia ataupun kita sebut ischemic heart disease, okay? Ataupun angina, serangan jantung. Ataupun dia dah mula ada masalah batu karang pada buah pinggang. Kencing dah bermasalah, dah ada masalah batu pada saluran kencing yang lain, pundi, kencing dan sebagainya. Ataupun dia dah ada pembentukan batu, empedu, yang menyebabkan keradangan Challenger lain pula, iaitu pankreas. So dia dah banyak benda yang bermasalah dekat situ. So dua benda ni adalah indikasi di mana rawatan pembedahan adalah should be considered in this kind of situation, kes-kes seperti ini. Okay, terima kasih Dr. Nadia berkenaan pandangan mengenai rawatan secara pembedahan diperlukan based on stages of penyakit kelenjar parathyroid yang bergejala, Dr. Nadia mention. So oleh itu saya tujukan my next question kepada Dr. Rahman. Okay, mungkin Dr. Rahman boleh bagi komen on adakah rawatan bagi penyakit kelenjar parathyroid ni hanyalah terus kepada pembedahan ataupun ada rawatan-rawatan lain, pilihan-pilihan selain daripada pembedahan? Okay, terima kasih. Mengenai rawatan perubatan, kebiasaannya macam Dr. Nadia cakap, primary penyakit prima ialah adenoma atau kanser yang sangat jarang berlaku. Kedua-dua ni rawatan tanpa gejala biasa, macam kanser definitely kita akan buat pembedahan. Untuk adenoma tanpa gejala yang serius atau tanpa indikasi-indikasi yang jelas, kebiasaannya tidak memerlukan rawatan pembedahan. Contoh adenoma yang menyebabkan paras kalsium yang tidak terlalu tinggi dan tidak memberi gejala bone growth stone tadi juga tidak memerlukan rawatan, dan kita boleh sama ada memantau kalau paras kalsium tidak terlalu tinggi, tapi sekiranya meningkat juga ada beberapa rawatan yang boleh mengurangkan paras kalsium. Dan ada ketika sekiranya pesakit masuk disebabkan berlakunya paras kalsium yang terlalu tinggi, ada juga rawatan untuk mengurangkan kalsium dengan cepat. Contohnya suntikan ubat bifosfonate kita panggil. Dan ada beberapa jenis lagi ubat yang boleh diambil secara makan untuk mengurangkan paras kalsium tersebut.
Bagi parathyroid penyakit hypoparathyroid sekunder, ini biasanya macam Dr. Nadia cakap disebabkan oleh penyakit buah pinggang kronik. Pada awalnya ialah disebabkan regulasi kalsium dan fosfat yang tidak normal berlaku di buah pinggang disebabkan kerosakan, menyebabkan kalsium rendah dan fosfat tinggi. Kedua ini akan merangsang parathyroid, kelenjar parathyroid untuk merembes lebih hormon parathyroid. Jadi pada ini rawatannya ialah bukan rawatan pada target pada hormon parathyroid, rawatannya ialah target pada kalsium dan fosfat tersebut. Iaitu pesakit-pesakit buah pinggang perlulah mengambil ubat untuk mengurangkan kadar fosfat yang diambil dari makanan. Itu pasal kalau ada ahli keluarga yang punya masalah buah pinggang, doktor suruh makan kalsium tu dengan nasi. Hancurkan kalsium tu makan dengan nasi yang disuap. Itu untuk kita kurangkan paras fosfat dalam darah supaya tak merangsang parathyroid, hormon parathyroid untuk dirembes. Namun sedemikian pada sesuatu ketika sebab rangsangan ni terlalu lama, parathyroid ni dah macam exhausted, dah overwork, dia terus rasa okey tak payah nak suruh aku buat kerja lagi, dia terus okey autonomi dia berlaku. Jadi bila keadaan ni kita panggil tertiary hypoparathyroid atau hypoparathyroidism tertiary. Okey, jadi bila berlaku ini yang Dr. Nadia cakap tadi yang memerlukan sakit buah pinggang kronik yang memerlukan pembedahan. Jadi di sini efeknya bilanya hormon ni tak terkawal, efek pada tulang rapuh, macam gejala macam primary tadi lah. Jadi sebelum perlunya pembedahan pada sesuatu indikasi dan juga paras yang tertentu, pakar buah pinggang biasa akan start juga dengan rawatan untuk mengurangkan fosfat dan memastikan kalsium ni, termasuklah rawatan vitamin D untuk membantu memastikan kesihatan tulang yang optimum pada pesakit penyakit buah pinggang. So bagi penyakit hypoparathyroid, rawatannya adalah sama ada kadang-kadang lepas macam Dr. Nadia ada kes parathyroid, lepas tu buang semua sekali. Jadi selepas tu berlakunya kita panggil hypoparathyroid atau kekurangan hormon parathyroid. Rawatannya ialah suplementasi dengan kalsium yang mencukupi dan juga vitamin D yang mencukupi untuk memastikan paras kalsium dan vitamin D dalam darah sentiasa optimum. So itu dari segi rawatan perubatan yang boleh saya kongsikan. Okay, terima kasih Dr. Rahman atas perkongsian tersebut. So following from that, okay, saya difahamkan terdapat beberapa ataupun jenis individu yang lebih cenderung atau lebih berisiko untuk mendapat penyakit kelenjar parathyroid ni. So maybe Dr. Rahman boleh kongsikan individu yang macam mana yang berisiko tinggi dan juga mengapa mereka sebenarnya berisiko tinggi untuk dapat. Terima kasih. Terima kasih. Macam saya kongsikan tadi, memang kebanyakan even tanya pakar bedah pun dia tahu mereka yang memerlukan pembedahan kebanyakan ialah disebabkan penyakit buah pinggang. Jadi risiko paling tinggi ialah pesakit buah pinggang disebabkan oleh masalah buah pinggang tak boleh regulasi kalsium dan fosfat yang teratur. Ini menyebabkan penyakit hypoparathyroidism. Jadi ini mereka yang berisiko tinggi. Untuk cegah itulah kita kena kurangkan makanan yang mengandungi fosfat seperti ke kacang dan juga setiap makanan kita kena ambil, kita panggil fosfat binder, pengikat fosfat dalam makanan, iaitu kalsium karbonat. Okey, jadi itu bagi penyakit yang disebabkan oleh buah pinggang. Bagi penyakit yang adenoma atau kanser atau barah ini, mereka insiden agak jarang sebenarnya. Namun mereka yang berisiko ialah mereka yang mempunyai sejarah keluarga. Okey, dan juga mereka yang mempunyai pemakanan kalsium fosfat yang tidak teratur, jadi boleh merangsang hormon parathyroid ini. Mereka yang kurang kalsium ataupun mereka yang makan tidak teratur. Juga kadang-kadang ada sejarah keturunan yang kita panggil genetik.
sebab penyakit paratiroid ni boleh jadi sebahagian daripada sekumpulan penyakit-penyakit lain seperti kelenjar adrenal, kelenjar pankreas dan kelenjar pituitary yang mereka adalah berangkai disebabkan oleh beberapa gene yang kita panggil susceptible atau memudahkan pesakit-pesakit tersebut yang mempunyai gangguan gene ini, bukan gangguan gene maksudnya gangguan genetik untuk gangguan genetik atau keabnormalan pada genetik yang menyebabkan mereka lebih cenderung boleh mendapat penyakit-penyakit tersebut. Jadi mereka yang punya sejarah keluarga disarankan untuk membuat kita panggil screening untuk supaya dapati tidak membawa mana-mana penyakit genetik tersebut. Jadi itu sebab secara umumnya lah mereka yang punya masalah buah pinggang lebih cenderung untuk mendapat masalah penyakit paratiroid ini. Okay, terima kasih Dr. Rahman atas perkongsian tersebut. So penyakit buah pinggang yang berisiko tinggi. Okay, so kita move on from that. Okay, so Dr. Nadia ada mention pasal rawatan untuk kelenjar penyakit paratiroid ni sekiranya diperlukan pembedahan salah satunya lah. Okay, so I'm actually quite intrigued bila disebut nak bedah tu kan. So tadi Dr. Rahman pun dah cakap dia punya kelenjar paratiroid ni sebenarnya sebesar kacang peas tu je. And it's more than one. So kalau nak bedah tu dia macam mana kita bedah semua ke, kita buang semua ke, satu je ke ataupun macam mana, dan apakah komplikasinya lah daripada pembedahan tersebut. Mungkin Dr. Nadia boleh terangkan. Terima kasih. Okey, pembedahan paratiroid dia ada berbeza. Sama ada sebab kita tahu, kita maklum kelenjar paratiroid ada 4 jenis, ada 4 bilangan dia, jenis bilangan dia. So apakah pembedahan untuk paratiroid itu bergantung kepada punca dia apa dan juga apakah dia, maksudnya kalau disebabkan oleh ketumbuhan ringan, kita yang tadi kita sebut adenoma, biasanya satu kelenjar je yang terlibat. So hanya perlu buang satu kelenjar itu sahaja. Kalau melibatkan 2 kelenjar dan kena buang 2 kelenjar contohnya. Tapi untuk mereka yang masalah buah pinggang ni, kegagalan buah pinggang kronik, biasanya 4 kelenjar paratiroid tersebut memang dia aktif sebab dia nak dia gagal sebab buah pinggang kan fungsi dia untuk sebagai kumuh, dia nak kena regulate garam fosfat dalam badan dan kalsium. So dia dah gagal kat situ fungsi dia. So untuk paratiroid tu dia kelenjar tu dia kena kerja keras. So bila dia kena kerja keras dia akan jadi besar. Dia aktif lah maksudnya. So kalau dalam kes kedua ni di mana kegagalan buah pinggang kronik, memang biasanya keempat kelenjar tu dia akan besar. Jadi pembedahan untuk paratiroid tu kenalah buang keempat kelenjar paratiroid. Okey. Ada lagi lah jenis yang lain di mana mungkin kita doktor pakar bedah hanya akan buang tiga separuh, tinggalkan sikit sahaja supaya macam Dr. Rahman cakap tadi. Contohnya kalau pesakit kita nak kurangkan risiko, contoh untuk suplementasi. Sebab dah buang 4 nanti macam mana akhirnya? Satu hal lagi nak kena makan ubat lifelong contohnya. Okey. Satu lagi kes berbeza untuk contoh untuk pesakit-pesakit kita zaman sekarang ni pun kegagalan buah pinggang kronik ni tak semestinya orang tua. Ada juga yang muda. Muda maksudnya bawah 50 tahun, 35 tahun pun dah ada masalah buah pinggang kronik. Okey, yang memerlukan dialisis maksudnya. Dan kita memang ada sistem Ministry of Health kita, Kementerian Kesihatan Malaysia kita ni memang akan ada transplant. Okey, Rahman, transplant. So maksudnya sesiapa pesakit muda yang berpotensi, maksudnya prognosis dia bagus, so dia kena daftar under transplant team. Maksudnya nanti kalau ada buah pinggang yang sesuai, dia antara resipien, penerima buah pinggang ni. So maksudnya bila ada transplant untuk dia,
Jadi doktor pakar bedah yang nak kena buang paratyroid ni untuk kes kegagalan buah pinggang kronik ni kan, in the future nanti dia dapat transplant, kita hanya akan buang 3 sahaja. Contoh macam tu. Kita tak buang in total, contoh. So kita buang maksudnya 4, terpulang kepada doktor pakar sama ada nak buang 4 dan ambil sikit untuk tanam dekat bawah otot dan sebagainya. So setiap orang tu berbeza. Setiap orang tu pembedahan dia berbeza untuk punca dia apa dan bagaimana dia, sebab individu tak sama contohnya. So kalau kita kata pembedahan itu risiko dia bergantung kepada sebab biasanya untuk pembedahan paratyroid ini kalau tidak sukar straightforward, maksudnya dalam 1 jam, paling lama jadi 2 jam. Tapi pembedahan ini memang biasanya dilakukan dalam keadaan pesakit tidak sedar. Maksudnya general anesthesia. Pesakit kena ditidurkan dari mula sampai habis pembedahan. Okay, so pakar bedah dan juga Dr. Bius, kita sangat selektif. Maksudnya kita nak pilih pesakit tu untuk pembedahan bukan suka-suka. Dia mesti ada indikasi yang kuat. Okay, ada strong indication perlu buat pembedahan dan benefit kepada pesakit itu mestilah melebihi risiko ataupun komplikasi daripada pembedahan itu sendiri ataupun komplikasi daripada ubat tidur semasa pembedahan. Okay, terima kasih Dr. Nadia atas perkongsian mengenai komplikasi ya. So saya difahamkan akan ada beberapa komplikasi daripada pembedahan tersebut, tapi seperti mana yang Dr. Nadia telah jelaskan tadi, benefit atau kebaikannya adalah semestinya untuk pesakit lebih daripada sekiranya pembedahan tidak dilakukan ya. Risiko dia untuk mengurangkan risiko mengenai untuk mengelakkan daripada kesihatan pesakit tu jadi lagi merosotlah. Seperti mana apa yang Dr. Rahman telah jelaskan juga tadi, sekiranya tidak diadakan apa-apa rawatan langsung. Terutamanya kepada pesakit buah pinggang yang kronik Dr. Nadia dan Dr. Rahman. Daripada situ saya ingin tujukan perbincangan seterusnya kepada Dr. Fitriah ya. Kita telah dengar dari pandangan daripada Dr. Rahman, daripada Dr. Nadia mengenai penyakit ataupun penyakit berkenaan dengan kelenjar paratyroid ini daripada sudut perubatan. Dan antara seperti mana yang telah diperkatakan tadi, antara rawatan yang dilakukan untuk merawat penyakit kelenjar paratyroid ini antaranya adalah melakukan pembedahan sekiranya perlu. Kita lah sebagai masyarakat umum kalau dengar pembedahan tu, tak kira lah besar mana ke, kecil mana ke, mengapa pembedahan tu dilakukan, tujuan dia pun dah cukup menakutkan untuk dilakukan bagi setengah orang lah. Lebih-lebih lagi bila tahu kalau pembedahan seperti penyakit kelenjar paratyroid ni seperti mana yang telah dinyatakan oleh Dr. Rahman dengan Dr. Nadia ni nanti ada beberapa komplikasi ataupun impaknya nanti di kemudian hari, terutamanya pada kehidupan kita sehari-hari lah. Mungkin Dr. Fitriah boleh terangkanlah bagi pandangan dari sudut syariah, bagaimana pula sekiranya ada pesakit di kalangan kita lah yang ada penyakit kelenjar paratyroid ni dan memang memerlukan rawatan seperti yang telah dinyatakan oleh pakar perubatan kita, tetapi mereka enggan untuk pergi mendapatkan rawatan tersebut. Sebab sebab takut, sebab risau atas macam-macam benda. And kalau tadi seperti mana yang telah dinyatakan oleh Dr. Rahman dan Dr. Nadia juga tadi, kalau kita dengar dia punya gejala ataupun tanda-tanda penyakit tu seolah macam boleh kata dia yang ni Dr. Nadia dan Dr. Rahman boleh betulkan saya, seolah macam dia macam tiada yang very specific. Dia tak ada yang berapa khas sangat. Kita rasa macam lengur-lengur kaki, kan kebas-kebas, penat, even ada Dr. Rahman cakap tadi kita rasa kemurungat.
ataupun berkaitan dengan pergerakan kita terbatas, sakit tulang, sakit-sakit otot. Okay. So mungkin ada yang rasakan bila dia rasa macam tu tidak ada apa-apa yang perlu dirisaukan dan dia rasa baik mungkin daripada dia pergi berjumpa doktor, dia pergi ke cuba rawatan-rawatan alternatif lain. So mungkin Dr. Fitriah boleh bagi pandangan lah. Baik, terima kasih Dr. Nurul. Di sini berkenaan dengan perubatan alternatif, jadi saya uraikan dululah apa itu hukum berubat di dalam Islam. Okay, bismillahirrahmanirrahim. Jadi dalam pandangan syariah kita bermula dengan hadis daripada Rasulullah SAW yang mengatakan innallah anzala da' wa dawa wa ja'ala likulli dawa'in dawa fatadawu wa la tadawu bil haram. Jadi di situ Rasulullah menyatakan bahwasanya penyakit ini adalah diturunkan oleh Allah dan juga bersamaan dengan diturunkannya penyakit juga akan diturunkan penawarnya yaitu ubat. Maka bagi setiap penyakit pasti ada obatnya dan oleh karena itu Rasulullah memberikan perintah kepada kita untuk berubat dengan syarat adalah berubat dengan cara yang halal bukan dengan cara yang haram. Jadi berlandaskan kepada hadis Rasulullah ini, di sini ada pandangan para fuqaha berkenaan dengan berubat ini. Jadi sekiranya seseorang merasakan ada sesuatu yang tak kena dengan fungsi tubuhnya, kemudian apakah dia wajib memeriksakan dirinya pada pakar perubatan atau misalnya perubatan yang dia anggap sesuai dengan dirinya yang dikenali sebagai perubatan alternatif. Maka di sini ada 4 pandangan daripada para fuqaha mengenai hukum berubat terlebih dahulu. Iaitu yang pertama dari pandangan Imam Hanafi dan Maliki yang menyatakan bahwasanya hukum berubat ini adalah sifatnya harus. Jika dia memiliki keyakinan yang kuat bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang memberikan sakit adalah Allah, maka dia memiliki keyakinan bahwasanya yang menyembuhkan adalah Allah, jadi dia cukup pasrah kepada Allah, maka dalam situasi yang sedemikian dikatakan berubat adalah sifatnya harus. Ini pandangan yang pertama. Pandangan yang kedua menyatakan dari mazhab Syafi'i yang kita ikuti, yaitu menyatakan bahwasanya berubat ini adalah sifatnya sunnah. Jika kita merasa ada sesuatu yang tak kena, maka disunnahkan bagi kita untuk meminta pandangan pakar perubatan tentang apa yang terjadi pada diri kita dan apakah dia perlu untuk diubati dengan cara yang sesuai dengan penyakit kita. Kemudian ada pandangan yang ketiga, yaitu pandangan daripada mazhab Hambali yang menyatakan bahwasanya berubat ini sifatnya harus, namun lebih utama jika dia tidak berubat. Itu pandangan yang ketiga. Itu adalah pandangan yang berbeza antara satu mazhab dengan mazhab yang lain berdasarkan kepada hadis dan dalil yang mereka jumpai, itu terjadi perbezaan di situ. Kemudian ada pandangan yang keempat, iaitu pandangan daripada mazhab Az-Zahiri, dan ini diikutkan juga ada satu pandangan daripada mazhab Syafi'i menyatakan bahwasanya berubat itu adalah hukumnya wajib. Jadi jika seseorang merasakan sakit dari tubuhnya, maka wajib ke atasnya untuk berubat kepada pakar perubatan yang bersesuaian dengan penyakitnya tersebut berdasarkan kepada firman Allah Subhanahu wa taala, wala taqtulu anfusakum innallaha kana bikum rahimah. Jadi Allah menegah kita untuk jangan membunuh diri kita, iaitu dengan cara membiarkan sakit yang ada di tubuh kita tanpa melalui proses perubatan. Maka oleh karena itu di sini diambil kesimpulan bahwasanya hukumnya wajib untuk kita mengambil langkah perubatan. Jadi berdasarkan kepada 4 pandangan mazhab ini, maka kita boleh rangkaikan ke semua, boleh kita kumpulkan ke semua. Jadi lihat kepada stage apa sakit yang kita alami. Jika sekiranya kita merasakan bahwasanya sakit yang kita alami ini adalah sesuatu yang memang mengganggu aktiviti kita sehari-hari, mengganggu ibadah kita, bahkan terkadang mungkin rasa nyawa akan terlepas dengan sakit yang kita rasakan, maka ikut kepada pandangan yang keempat, wajib untuk kita mengambil langkah-langkah perubatan. Namun sekiranya kita merasakan bahwasanya sakit yang
kita rasakan hanya mengganggu sikit saja aktiviti kita, maka kita boleh ambil kepada pandangan yang menyatakan bahwasanya berubat itu adalah hukumnya sunnah. Dan begitu juga sekiranya sakit yang kita rasakan hanya datang sekali-sekala dan tak merasa terganggu dengan sakit yang kita rasakan, macam biasa saja sakit itu, jadi kita boleh ambil pandangan yang menyatakan bahwasanya berubat itu adalah sifatnya mubah. Jadi berdasarkan kepada ini kita boleh mengambil semua pandangan tersebut berdasarkan kepada situasi kesihatan yang kita rasakan. Kemudian tadi pertanyaannya dari Dr. Nurul, macam mana jika dia memilih untuk lebih kepada perubatan alternatif lah, kita katakan perubatan alternatif ini mungkin dikatakan ada yang memberikan istilah perubatan Islam, ada juga mungkin ada perubatan herba Cina ke, atau perubatan berasal dari India ke, macam-macam jenis perubatan yang di luar daripada perubatan yang sifatnya medik. Jadi di sini kalau ikutkan kepada situasi pesakit, kalau tadi tengok ya kepada penjelasan daripada Dr. Rahman dan juga penjelasan daripada Dr. Nadia yang menyatakan bahwasanya gangguan pada hormon parathyroid ini adalah bukan sesuatu yang boleh dianggap angin lalu sahaja atau remeh-temeh, tapi dia adalah sesuatu yang bisa mengganggu kesihatan tubuh kita dan juga fungsi daripada organ tubuh kita. Maka dalam situasi yang sebegini, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Syafi'i, bahwasanya ilmu perubatan ini adalah 1/3 daripada ilmu Islam. Dikatakan dayya'u thuluthul ilm wa wakalu ila Yahudi wan Nasara. Bahwasanya umat Islam ini telah menyia-nyiakan 1/3 daripada ilmu, yaitu yang berupa ilmu perubatan, dan mereka serahkan kepada orang Yahudi dan Nasara. Mungkin karena melihat fenomena bahwasanya banyak daripada kita orang Islam yang lebih sebagai pilihan utama terkadang lebih mempercayai kepada perawatan alternatif ataupun ada di antaranya yang dilabelkan sebagai perawatan Islam, sehingga di sini Imam Syafi'i sendiri menyatakan alangkah pentingnya perubatan yang bersifat medik. Dia katakan dengan jelas, innamal ilmu ilmani, ilmu fiqh, ilmu din wa huwa al-fiqh, wa ilmu fi dunya wa huwa at-tib. Dia nyatakan secara jelas bahwasanya kalau ilmu agama yaitu ilmu fikih. Jadi kalau sedangkan ilmu dunia ini adalah ilmu medik. Jadi kalau ikut kepada situasi sakit ini yang dimana sudah dinyatakan bahwasanya memang kena melalui tahap perubatan yang berdasarkan kepada medik, maka kena berubat secara medik. Karena kalau ikutkan kepada maqasid syariah, ada salah satu daripada maqasid syariah itu adalah untuk menjaga hifzu an-nafs, di mana dia sifatnya darurat. Jadi kita kena jaga jiwa kita, jaga nyawa kita. Apa dengan cara? Yaitu dengan berubat secara ini adalah pilihan pribadi. Saya katakan kita tak boleh juga paksa orang untuk kena berubat secara medik. Boleh juga mungkin ada orang yang dia memang lebih percaya kepada perubatan yang di luar medik, yang sifatnya adalah alternatif. Maka di sini ada syarat-syaratnya. Kalau memang dia merasa, karena salah satu daripada tadi simptom daripada yang saya boleh ambillah daripada Dr. Rahman dan juga Dr. Nadia, bahwasannya salah satu simptom ini adalah dia mengalami kemurungan. Jadi mungkin kemurungan ini banyak orang kaitkan ada kena santau ke atau kena apa. Kadang kemurungan ini kan terbayang-bayang sesuatu yang tidak real. Mungkin itulah salah satu yang dia alami sehingga dia merasakan ini adalah salah satu gangguan daripada makhluk halus ke atau kiriman orang dan lain sebagainya. Akhirnya dia memilih kepada perubatan alternatif. Jadi sekiranya dia memilih kepada perubatan alternatif, ada syaratnya juga yang dikatakan sebagai perubatan yang menggunakan kaedah ruqyah, yaitu di mana syarat-syaratnya menurut Ibnu Hajar Al-Asqalani ada 3, yaitu di mana perubatan ini kena berasaskan kepada ayat-ayat Al-Quran dan juga zikir-zikir yang sifatnya berasal daripada Rasulullah SAW. Yang kedua yaitu perubatan ini kena difahami ketika pengamal perubatan ini mengamalkan perubatan tersebut, apa yang diucapkan dan dibacakan itu kita faham bahwasanya dia berasal daripada Al-Quran. Tapi jika melibatkan jampi-jampi yang berasal daripada ucapan-ucapan yang di luar daripada Islam yang kita tidak fahami, maka tidak boleh untuk melaksanakan perubatan yang sebegini. Dan yang terakhir adalah dia kena memberikan keyakinan bahwasanya
yang menyembuhkan adalah Allah Subhanahu wa taala. Itu juga yang disampaikan oleh Imam Nawawi dan juga Imam Asy-Syaukani jika memilih perubatan alternatif yang selain perubatan medik. Jika dia merasa karena salah satu simptomnya tadi adalah seperti orang yang terkena mungkin santau ke atau apa, itu adalah saya katakan kita tak boleh paksa orang untuk dia kena ambil perubatan secara medik. Namun berdasarkan kepada kaedah asalnya bahwasanya menjaga jiwa adalah salah satu darurat yang 5 yang kena dijaga dalam Islam, maka dia ikut kepada pandangan tadi salah satu mazhab yang menyatakan jika keadaannya teruk dan doktor sudah memberikan isyarat bahwasanya jika tidak ditangani secara terus dan mendapatkan perubatan yang secepatnya, maka hukumnya adalah wajib bagi dia dalam situasi sebegini untuk mendapatkan perubatan dan pertolongan secepatnya dari pihak medik. Itu saja yang saya boleh sampaikan, Dr. Nurul. Okay. Terima kasih Dr. Fitriah atas penerangan tadi berkenaan dengan pilihan untuk mengambil rawatan secara alternatif ya. Okay. So daripada situ Dr. Fitriah, bagaimana pula situasinya? Saya tafsirkan sebagai dia situasi yang sama lebih kurang, cumanya sekiranya ini berkenaan dengan dalam hubungan sesama suami isteri lah, sekiranya isteri dilarang oleh suami maupun keluarga pula untuk mendapatkan rawatan pembedahan, bagaimana pula pandangan Dr. Fitriah di mana sekiranya dia tidak melakukan pembedahan tersebut atau ianya akan membahayakan nyamunya dan juga daripada sudut perubatan lah. So mungkin Dr. Fitriah boleh bagi pandangan. Baik Dr. Nurul. Jadi di sini tentang pasal hubungan suami isteri ya, atau hubungan keluarga, yang dimana isteri dinyatakan didiagnosis oleh doktor bahwasanya dia mengalami satu penyakit yang perlu diambil tindakan secara segera. Jadi kita kembali kepada konsep awal daripada sebuah perkahwinan, iaitu ketika seorang lelaki dan perempuan disatukan dalam satu ikatan perkahwinan dalam ijab kabul yang sah, maka antara salah satu tugas daripada suami adalah memenuhi semua nafkah isteri, termasuk diantaranya kos perubatan ataupun apa-apa ubat-ubatan ataupun suplemen yang boleh menjaga kesihatan isterinya. Itu adalah konsep asalnya. Jadi untuk menjaga kesihatan sudah diwajibkan ke atas suami. Ini apatah lagi ketika si isteri memang dinyatakan mengalami sakit yang perlu mendapatkan rawatan secepatnya. Oleh karena itu tidak ada hak bagi suami untuk melarang isteri mengambil apa-apa tindakan perubatan jika memang sudah dinyatakan oleh doktor bahasanya ini adalah tindakan yang urgent sifatnya, sangat penting untuk menyelamatkan nyawa si isteri. Dan ini bukan pandangan saya, ini adalah pandangan yang telah disepakati oleh Majma' Fiqh Al-Islami. Majma' Fiqh Al-Islami adalah sebuah badan yang merangkumkan berbagai ulama dari berbagai negara yang berpusat di kota Jeddah, Saudi Arabia. Jadi mereka mengeluarkan resolusi bahwasanya tidak ada hak bagi seorang suami untuk melarang isteri mengambil tindakan perubatan, terlebih lagi jika telah dinyatakan oleh dokter yang boleh dipercayai. Mungkin dia sudah mengambil ada pandangan pertama, pandangan kedua dari dokter ataupun pandangan ketiga dari dokter, semuanya menyatakan perkara yang sama, bahwasanya tindakan segera kena diambil. Maka pihak Majma' Fiqh Al-Islami menyatakan tidak ada hak bagi suami untuk melarang isteri mengambil tindakan perubatan. Dan sekiranya suami tidak mengizinkan juga, maka si isteri boleh melakukan tindakan tersebut tanpa izin suami. Itu tadi berdasarkan kepada sudah ada
pandangan yang kuat ataupun pandangan yang final daripada pihak perubatan bahwasanya memang tindakan kena diambil segera. Jika dilengah-lengahkan akan mengambil nyawa si isteri, maka di sini isteri boleh bertindak tanpa kebenaran suami. Namun saya tak tahu ya kalau dalam peraturannya macam mana, karena ketika kita melakukan pembedahan misalnya kan ada misalnya ada sign dari pihak keluarga atau lain sebagainya, itu perkara yang tidak saya fahami betul. Tapi dari segi basic secara hukum syariah berdasarkan kepada putusan majma' ini, maka isteri boleh bertindak sendiri untuk menyelamatkan nyawanya sekiranya pihak keluarga ataupun pihak suami tidak mengizinkannya. Jika dia memang sudah betul-betul doktor sudah memahamkan dan memberikan keputusan bahwasanya ini kena diberikan tindakan yang sesegera mungkin untuk menyelamatkan nyawa. Terima kasih Dr. Fitrah. So apa yang saya dapat rumuskan daripada pandangan Dr. Fitrah itu adalah kata kuncinya adalah mengancam nyawa ya, berkaitan dengan penyakit inilah. Okay. Terima kasih. So kita beralih kepada Dr. Rahman. Okay. Saya ingin dapatkan pandangan Dr. Rahman lah. Okay. Sepanjang doktor merawat pesakit, okay. Sudah tentu ada doktor ada mendengar beberapa mitos daripada pesakit berkenaan dengan kelenjar paratara ini ataupun penyakit kelenjar paratara ini. Okay. Mungkin Dr. Rahman boleh kongsikan apakah daripada pengalaman Dr. Rahman, apakah mitos-mitos yang Dr. Rahman pernah dengar, terutama mungkin daripada pesakit-pesakit Dr. Rahman yang ada penyakit buah pinggang yang kronik. Okay. Mungkin Dr. Rahman boleh kongsikan. Terima kasih. Terima kasih Dr. Izzah. Dari segi mitos yang secara umum ataupun macam pesakit sangat percaya semua tu kurang, sebab seperti makluman penyakit paratara ni kurang dikenali dan juga ada banyak pendedahan. Jadi biasanya mitos ni wujud bila mana penyakit-penyakit tersebut telah dikenali ramai, lepas tu wujudlah pelbagai teori oleh pemikir yang selected. Jadi bagi masalah paratara ni sebab pesakit penyakit buah pinggang yang menjalani hemodialisis, mereka terdapat juga pelbagai isu-isu iaitu seperti kekurangan darah, masalah ketidakseimbangan garam seperti potasium, sodium, kalsium, fosfat. Jadi sebahagian daripada mereka juga mungkin mempunyai tanggapan yang dengan dialisis sahaja kalsium akan normal, fosfat akan normal, makanya tak perlukan rawatan, tak perlu lagi jaga makan. Makanlah apa sahaja sebab dah dialisis semua akan tarik keluar ketika dialisis. Jadi benda ini sangat-sangat tidak tepat sebab seperti semua maklum mesin dialisis ni tidak berfungsi 100% seperti buah pinggang asal. Jadi terdapat juga banyak fungsi-fungsi yang tidak boleh diambil atau dijalankan seperti untuk kita regulate balik atau kita normalkan balik kalsium dengan fosfat. Kalsium dengan fosfat sepenuhnya bergantung kepada individu tersebut dan juga dengan bantuan-bantuan ubat-ubatan yang dapat. Dan seperti berlaku kebanyakan pesakit mempunyai kadar kesedaran yang rendah tentang pentingnya jaga kalsium dan fosfat ini, maka berlakulah penyakit hypoparathyroidism ni setelah sekian lama. Jadi itu yang berlaku. Bagi penyakit-penyakit keturunan, kemungkinan juga mereka percaya ini adalah buatan orang. Jadi benda ni mungkin sebab jarang berlaku, tapi ada yang percaya ianya buatan orang. Tapi seperti kita dah terangkan dari awal, simptom macam mananya berlaku, hormon ni berlebihan, apa yang disebabkan, apa gejala-gejala yang disebabkan oleh ketidakseimbangan hormon dan garam tersebut, maka ianya jelas boleh dijelaskan secara saintifik apakah simptom termasuk kemurungan tersebut, walaupun mungkin merasakan ialah gejala dari segi mental atau spiritual, ianya boleh dijelaskan melalui ketidakseimbangan hormon tersebut.
Okey, terima kasih Dr. Rahman. Mungkin Dr. Nadia ada apa-apa tambahan daripada pengalaman Dr. Nadia sendiri? Saya setuju dengan kenyataan Dr. Rahman tu sebab kes yang berkaitan paratarot ni dia bukan lagi common lah, maksudnya awareness tu masih kurang lagi lah dan juga incidence dia pun taklah common macam thyroid contohnya. Mitos tu saya rasa tak ada sangat, cuma tanggapan setiap pesakit, setiap individu, dia tak kisah sakit parathyroid ke contoh atau sakit payudara ke contoh, dia akan, kebanyakan mereka akan beranggapan contoh kenapa kes dia tak perlu buat pembedahan, kenapa yang kena buat pembedahan, kenapa dia kena buat kemo, kenapa saya tak perlu buat kemo, dia akan mungkin daripada segi itu sebagai contoh. Jadi disarankan setiap individu dia tak sama. Walaupun penyakit itu mungkin adalah sama tetapi individu berbeza. Maksudnya mungkin individu A dia ada masalah perubatan, jantung ke apa ke masalah buah pinggang dan sebagainya. Individu B mempunyai penyakit yang sama tetapi tiada masalah medical background seperti itu contohnya. Makanya sebagai individu, setiap manusia macam Dr. Fitriah mention juga sebelum ni, kena tahu hak masing-masing dan juga minta jumpa pada yang pakar. Jumpa pada yang pakar, dapatkan nasihat, dapatkan pemeriksaan yang teliti dan kena faham situasi dia mungkin berbeza dengan situasi orang itu. So tanggapan dan anggapan tu kena betulkan lah. Okey, terima kasih Dr. Nadia berkenaan dengan fahaman lah tentang kelenjar ataupun penyakit kelenjar parathyroid ni. Okay. So apa yang saya dapat rumuskan iaitu ianya bergantung pada situasi latar belakang pesakit tersebut ya. Bermakna kita ni semua berbeza-beza latar belakang dari sudut kesihatan. Okay. Oleh itu saya ingin tujukan soalan yang seterusnya ataupun isu yang seterusnya kepada Dr. Fitriah. Okay, kita telah berbincang tadi berkenaan dengan pilihan yang kita ada sebagai pesakit untuk mendapatkan rawatan, untuk pergi berjumpa membuat keputusan untuk pergi berjumpa pada yang pakar untuk mendapatkan nasihat. Okay. Bagaimana pula pandangan Dr. Fitriah tentang hukum sekiranya sebelum ni kita kata menjalani pembedahan sebagai objektif untuk mendapatkan rawatan. Okay. So ada pilihan lain pula pada pandangan Dr. Fitriah. Bagaimana sekiranya ada individu yang ingin mendapatkan pembedahan sebagai pencegahan kepada penyakit, for example untuk sebagai contoh untuk mengelak daripada dia dapat penyakit kelenjar parathyroid contohnya di kemudian hari. So selalunya pilihan untuk ataupun keputusan untuk mengadakan pembedahan sebagai langkah pencegahan ni dia daripada bila dia dapati daripada dia punya ujian genetik dia ni, individu tersebut didapati positif ataupun dia ada salah satu genetik mutasi genetik ke sebagai contoh yang dikatakan membolehkan dia ataupun yang dikatakan mungkin dia akan berisiko lebih untuk mendapat contoh penyakit kelenjar parathyroid ni. Okay. So dan juga di mana sejarah ataupun latar belakang individu ini juga dia didapati bahawa ibu dan ayahnya turut merupakan pesakit yang ada barah parathyroid. So mungkin Dr. Fitriah boleh bagi pandangan dari sudut hukum lah
sekiranya penyakit individu ini dia decide atau memutuskan untuk membuat langkah pembedahan untuk membuang parathyroid dia sebagai langkah pencegahan. Okey, baik Dr. Riza. Kita mulai dengan hadis Rasulullah juga yang berkaitan dengan saya rasa ada kaitannya dengan soalan tadi, di mana Rasulullah menyatakan al-mu'minul qawi khairun wa ahabbu ilallah minal mu'min ad-dha'if. Bahwasanya orang mukmin, orang Islam yang kuat jasmani dan rohaninya adalah lebih disukai dan lebih baik di sisi Allah dibandingkan orang mukmin yang lemah secara fisikal dan secara rohani, secara keseluruhannya lemahlah. Jadi di antara salah satu cara untuk memastikan tubuh badan kita dalam keadaan yang terus sihat, itu tadi ada pilihan jika sekiranya sudah disahkan oleh pakar perubatan bahwasanya anda memiliki gen bawaan akan mendapati penyakit yang sama yang diderita oleh ayah ataupun mak awak. Yang dikatakan tadi Dr. Rahman katakan penyakit jin. Nanti kalau dikatakan makcik penyakit jin, kenapa pergi ke pakar perubatan ni, pakar perubatan ruqyah sebab saya kena jin, padahal genetik maksudnya. Itu yang nanti jadi salah kira pula, disangkanya kena rasuk jin. Jadi di sini kalau ikutkan kepada Islam tentang tata cara untuk memastikan bahwasanya seorang mukmin ini baik dalam keadaan fisikal yang sempurna, ada dua cara yang diguna pakai. Ada pepatah dari bahasa Arab yang mengatakan al-wiqayatu khairun minal ilaj. Bahwasanya usaha mencegah ini adalah lebih baik daripada mengobati. Jadi ada usaha mencegah terlebih dahulu. Kalau kita dah yakin nih kita akan terkena penyakit tersebut, maka dibuat usaha untuk mencegah jangan sampai terkena penyakit tersebut, karena kalau dah kena sakit ini akan lebih sulit untuk membuang penyakit tersebut. Ada juga pepatah yang kedua daripada bahasa Arab juga menyatakan ad-daf'u ashalu minar raf'i. Bahwasanya menolak satu penyakit yang akan datang ini lebih mudah berbandingkan kita mengangkat penyakit tersebut, menghilangkan penyakit tersebut. Jadi berdasarkan kepada tadi hadis Rasulullah dan juga kepada pepatah tersebut, maka ada dua cara yang diguna pakai di dalam syariat Islam, karena Islam ini menginginkan kita menjadi seorang manusia yang sihat, kuat tubuh badannya, kalau boleh lepas dari berbagai penyakit, walaupun memang manusia ini siapapun dia tidak akan pernah lepas dari penyakit, sekalipun Rasulullah pun dah beberapa kali sakit. Jadi sakit ini adalah sesuatu yang memang akan kena kepada manusia, tapi jika kita ada cara untuk dapat mencegahnya, maka lebih baik untuk kita cegahnya. Karena kekuatan tubuh fisikal seorang mukmin ini diperlukan dalam kita menjalankan tugas kita di atas muka bumi ini. Contohnya ketika kita hendak melaksanakan salat, diperlukan tubuh badan yang kuat dan sihat. Begitu juga melaksanakan ibadah haji. Yang diperlukan adalah tubuh badan kita dalam keadaan yang sempurna, sihat secara rohani dan jasmani juga. Begitu juga ketika kita hendak menjalankan misalnya perintah jihad, yang diperlukan adalah orang yang tubuhnya memang sihat, betul-betul sihat 100%. Jadi apa cara yang kita boleh ambil? Tadi kalau Dr. Liza katakan ada cara, iaitu dengan melakukan pembedahan sebagai usaha preventif, sebagai usaha pencegahan sebelum dia kena penyakit tersebut agar di satu hari nanti tidak kena. Maka di sini cara yang pertama adalah dengan itu tadi melakukan pencegahan seperti contohnya yang sudah diperlakukan dalam Islam. Contohnya ya, kalau kita dalam perkara ibadah, misalnya ketika kita melakukan satu pemusafiran, kita melakukan musafir ke satu tempat yang melebihi 2 marhalah ataupun mengambil masa yang cukup panjang, maka ketika melakukan musafiran di bulan Ramadan, kita diberikan rukhsah, keringanan untuk tidak melakukan puasa pada saat itu. Itu adalah salah satu contoh daripada usaha pencegahan yang dilakukan dalam Islam, karena dirisaukan sekiranya dia memaksakan diri untuk berpuasa, sedangkan kita nak pergi bermusafir ke overseas, ke luar negara, yang di mana masa akan berbeza antara sini dengan tempat yang lain. Mungkin akan dikhawatirkan kita akan puasa dalam jangka waktu yang sangat lama, boleh 1 hari, karena ada perbezaan masa antara sini dengan negara Europe misalnya.
Maka oleh karena itu untuk mengantisipasi dan untuk mencegah daripada orang yang musafir ini terkena apa-apa penyakit, itu adalah salah satu contohnya kita diberikan keringanan untuk tidak berpuasa agar tidak terkena penyakit. Itu adalah salah satu contoh sebagai pencegahan. Begitu juga yang terjadi pada masa Rasulullah ketika Rasulullah melihat ada seorang sahabat bernama Al-Ka'ab bin Ajrah di mana ketika melaksanakan ibadah haji dan sudah memakai pakaian ihram. Kita tahu bahwasanya ketika seseorang sudah memakai pakaian ihram, maka kita diharamkan untuk memotong sebarang bulu ataupun rambut daripada tubuh kita. Akan tetapi Rasulullah melihat Ka'ab bin Ajrah ini ada dia macam binatang macam kutu kepala lah yang jatuh daripada kepalanya. Jadi Rasulullah risau, ini menyakitkan kamu, ini penyakit nih, kata Rasulullah. Ya Rasulullah, memang sakit dia rasakan kan, mengganggu. Maka Rasulullah katakan, potong rambut kamu, habiskan semua supaya penyakit ini boleh hilang daripada kepala kamu. Sedangkan pada saat itu Ka'ab bin Ajrah sedang melaksanakan ibadah ihram, ibadah haji dengan memakai pakaian ihram yang di mana sepatutnya diharamkan untuk dia memotong sebarang rambutnya. Tetapi disebabkan ada penyakit yang menimpa kepalanya, maka Rasulullah memerintahkan dia untuk mencukur rambut di kepalanya tersebut untuk menghilangkan penyakit tersebut agar tidak merebak kepada tubuh yang lain. Ini adalah satu cara, yaitu dengan cara pencegahan. Jadi kita boleh ambil daripada situ bahwasanya apa-apa tindakan pencegahan yang dikatakan dilihat sesuai oleh pakar perubatan akan menghindarkan dia di kemudian hari daripada sebarang penyakit berdasarkan ada bawaan genetik yang ada pada tubuh kita, maka itu boleh diambil tindakan secepatnya. Yang kedua adalah cara yang digunakan pakai oleh Islam yang kita sudah lalui sama-sama ketika COVID itu adalah kuarantin. Itu adalah cara yang kedua, di mana kuarantin ini sudah diamalkan oleh Islam sebelum lagi terjadi COVID lagi. Ketika terjadi wabak yang terjadi pada masa Rasulullah, pada masa Umar dan sahabat yang lain, di mana mereka mengamalkan prinsip kuarantin adalah untuk mencegah merebaknya penyakit yang berjangkit agar tidak mengenai orang-orang yang berada di wilayah yang berbeza dari wilayah yang terkena wabak tersebut. Jadi kalau di sini kita lihat daripada sejarah Rasulullah bahwasanya tindakan pencegahan itu sudah diambil. Tapi dalam versi yang berbeza sebab penyakit yang kita hadapi akan berbeza dari masa ke semasa. Macam penyakit yang kita hadapi paratiroid ini adalah gangguan pada hormon paratiroid ini sebagaimana tadi Dr. Nadia dan Dr. Rahman katakan belum lagi dikenali ramai oleh orang ramai. Maka sekiranya memang dia dapat dipastikan oleh pakar perubatan bahwasanya ini akan mengganggu kehidupannya di kemudian hari, maka tindakan pencegahan apapun itu, apakah berupa pembedahan atau tindakan pencegahan lainnya, boleh dilaksanakan berdasarkan kepada apa yang sudah dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Okay. Kalau tak salah saya pernah baca juga berita ada satu orang ternama selebriti. Siapa Angelina Jolie pernah melakukan pembedahan pencegahan kerana dia membawa genetik kanser atau apa dari mak dia. Saya rasa itu dia pernah. Jadi Dr. Nadia boleh clarify on that kot. Rasanya betul apa yang Dr. Ada genetik yang dia bawa. Okey, itu aja yang saya boleh sampaikan, Dr. Iza. Okey, terima kasih Dr. Fitria. Dr. Nadia nak tambah apa-apa ke? Ataupun tak ada apa, cuma betul apa yang Dr. Fitria katakan tadi, di mana dari segi istilah perubatan kita sebut sebagai prophylactic surgery. Maksudnya pembedahan, pencegahan. Okey. Terutamanya zaman sekarang dunia dah semakin maju, di mana genetic testing, genetik lah GENETIK, genetic testing, di mana especially untuk pencegahan kepada mereka yang lebih berisiko untuk mendapatkan kanser. Kita bercakap tentang barah, kita bukan cakap tentang benda-benda yang ringan-ringan. So bila benda yang berkaitan dengan barah, kita dan dibuktikan melalui genetic testing, dan sekarang ni dekat Malaysia pun ada, tetapi orang kata dia lebih banyak terutamanya bagi golongan ataupun bangsa Cina. So mereka lebih ramai yang melakukan prophylactic surgery ni berbanding kita lah.
Okay. Okey. Terima kasih Dr. Nadia atas tambahan info berkenaan dengan soalan tadi. Okay, on prophylactic surgery ya. Okay, so saya rasa kita pun dah hampir ke penghujung diskusi Sains Islam kita. Saya cuma nak ingatkan kepada para pendengar, sekiranya ada apa-apa komen ataupun soalan, boleh kongsikan bersama di ruangan chat Facebook kita. Sementara itu saya just ingin nak tujukanlah soalan terakhir kepada para doktor perubatan kita lah. Okay. Apakah nasihat Dr. Rahman ataupun Dr. Nadia berkenaan dengan kepercayaan ataupun pandangan masyarakat mengenai kepercayaan kurang tepat berkenaan dengan kelenjar paratiroid ini. Untuk ialah sebab Dr. Rahman dan Dr. Nadia pun dah mention tadi, iaitu kesedaran mengenai kelenjar paratiroid itu sendiri adalah rendah, apatah lagi penyakit-penyakit yang berkaitan dengannya. So mungkin Dr. Rahman ataupun Dr. Nadia nak mulakan dulu untuk tambah bagi pandangan. Okey, saya mula dulu. Tapi bagi seperti jelas kita bincang dari awal, fungsi hormon tersebut ialah regulasi kepada garam, potasium, fosfat dan juga vitamin D. Jadi bagi saya untuk masyarakat, apa yang perlu kita jelas ialah pengambilan secara seimbang sampai pemakanan suplemen untuk memastikan paras hormon, paras garam, kalsium sentiasa seimbang, dan juga seperti maklum di Malaysia ni kita walaupun terdedahkan matahari hampir 10 jam sehari, tetapi kadar mereka yang kurang vitamin D juga agak tinggi. Jadi ini juga akan mengganggu fungsi hormon paratiroid. Jadi saya harap pengambilan makanan yang mengandungi vitamin D juga harus ditekankan dalam setiap gizi makanan kita. So sekiranya mempunyai gejala sebab seperti saya maklumkan tadi, gejala sangat varied, agak luas dan juga tidak spesifik. Sekiranya mempunyai perlunya kita mengambil maklum, dan sekiranya gejala-gejala yang kita rasa tidak siap badan, tidak pasti apa, dapatkan rawatan atau counselling dengan doktor untuk ujian lanjut. Okay, terima kasih Dr. Rahman atas nasihat tersebut. Mungkin Dr. Nadia nak tambah? Untuk mengulas tadi statement Dr. Liza, betul, untuk masalah paratiroid ni dia punya symptoms adalah non-specific. Dia biasa pun orang kata datang alamak tak selesa satu badan contoh. Jadi jangan takut, jangan risau, apa ni masalah paratiroid ke, nak kena operate ke, jangan. So kalau ada tanda-tanda gejala-gejala seperti itu, jumpa doktor, even klinik kesihatan ataupun hospital pakar atau kerajaan, swasta atau kerajaan, dia akan tanya standard sejarah. And then basic pemeriksaan yang sangat basic, itu ambil darah sahaja untuk cek contoh kalsium sahaja. So kalau memang terbukti daripada darah tu contoh kalsium tu tinggi, baru doktor akan tengok, dia akan cek apa benda dia. Tak semestinya paratiroid. Macam Dr. Rahman cakap tadi, mungkin sebab pemakanan, vitamin D sahaja contohnya yang boleh diubah dengan lifestyle. Cuma di sini sekurang-kurangnya semua orang ada kesedaran, tahu daripada tak tahu, ini kita ada kelenjar paratiroid, dan tahu kalau apakah gejala-gejala yang mungkin berkaitan. Itu saja. Okey, terima kasih Dr. Fitria. Sekiranya ada apa-apa yang nak diberi nasihat daripada apa yang kita telah bincangkan sebentar tadi. Okay, baik Dr. Riza, ada satu yang saya terlupa sebab dari tajuknya kan tentang paratiroid dan kesannya terhadap ibadah. Saya di sini nak ingatkan saja bahawasanya perkara ibadah ketika kita mengalami sakit, kalau tadi ikutkan kepada penjelasan daripada Dr. Rahman dan Dr. Nadia, mungkin dia akan memberikan efek kepada fungsi
lain, kepada kalsium, mungkin kepada tulang dan lain sebagainya, kepada pergerakan kita. Jadi jangan diabaikan ibadahnya sekalipun dia mempengaruhi fungsi tubuh kita untuk melaksanakan ibadah, karena selama kita masih memiliki akal fikiran yang sehat dalam keadaan yang sudah akil balik, ibadah solat ini tak boleh tinggal sama sekali dengan alasan kita sakit, dan tak boleh melaksanakan ibadah solat dengan cara yang sepatutnya, karena dia disesuaikan, ibadah solat ini telah disesuaikan tata caranya berdasarkan kepada situasi kesehatan yang kita alami. Apakah dengan cara duduk di kursi ataukah dengan cara memiringkan badan asal dia menghadap kiblat, atau dengan cara isyarat, sekiranya semua anggota tubuh kita tak dapat digunakan sama sekali, tapi asalkan dengan syarat otak kita masih bekerja, masih boleh sedar dengan keadaan sekitar dan tidak mengalami apa-apa koma dan lain sebagainya, maka ibadah tetap kena wajib dilaksanakan dengan cara yang kita semampunya laksanakan. Itu saja Dr. Nurul Izzah. Terima kasih. Sebab ibadah tu wajib, so kita kena laksanakanlah sebaik mungkin. Terima kasih Dr. Fitriah. Okay, so saya rasa kita dah hampir ke penghujung. Okay, jadi apa yang saya ingin rumuskan, sebelum itu mungkin saya boleh beri satu soalan lah kot, berkenaan mungkin kepada Dr. Rahman ataupun Dr. Nadia ke. Okay, berkenaan dengan kelenjar paratarot tu lah. Okay, tadi Dr. Rahman ada mention pasal antara komplikasinya adalah osteoporosis. So boleh jadi juga ke mungkin pesakit yang merupakan pesakit kelenjar paratarot sebenarnya, tetapi dia merasakan bahawa dia sebenarnya tidak ada penyakit tersebut, tapi lebih kepada osteoporosis. Mungkin Dr. Rahman boleh bincangkan ataupun bagi pandangan. Penyakit osteoporosis adalah penyakit yang juga distinct pada osteoporosis atau penyakit tulang, dan khususnya berlaku mereka yang telah menopause selepas umur 65 tahun bagi wanita, atau bagi lelaki selepas 70 tahun. Jadi sekiranya berlaku osteoporosis pada usia yang muda, ujian lanjut perlu dilakukan, termasuklah investigasi atau ujian kepada paras hormon paratarot mesti wajib dilakukan oleh pengamal perubatan supaya memastikan tiada sebab-sebab sekunder kenapa berlakunya osteoporosis tersebut. Sebab rawatannya akan berbeza, dan juga dengan adanya osteoporosis, risiko pembedahan juga akan tinggi, terutamanya kepada pakar bius, terutama pada tulang belakang ketika manipulasi, ketika untuk bagi bius. Jadi semua ni perlu diambil sana termasuk sama ada pesakit tu akan cakap saya hanya ada osteoporosis saja. Sungguh pun begitu, pesakit biasanya kita akan macam saya cakap lah, kita tengok pada usia berapa. Walaupun dah 65 tahun, kalau kita tengok kadar kerapuhan tubuh tu tak berkadaran dengan usia, kita perlu juga buat ujian lanjut pada paras hormon. Sebabnya mereka yang mempunyai masalah hormon paratarot yang tinggi, kadar osteoporosis mereka lebih teruk daripada mereka yang osteoporosis mengikut usia, disebabkan usia. Okey. Terima kasih Dr. Rahman atas penerangan tersebut. Saya rasa lagi jelas lah. Okey, untuk membezakan jenis-jenis when it comes to osteoporosis. Okey, saya rasa kita boleh simpulkan, okey, bahawa yang sememangnya seperti yang mana yang kita telah bincang tadi bersama para panel, okey, betapa besarnya fungsi kelenjar paratarot kita, okey, di mana implikasinya sekiranya terdapat sebarang penyakit ataupun masalah yang berkaitan dengan kelenjar paratarot, impaknya memang boleh dirasakanlah ke seluruh badan kita, sebagaimana yang telah dijelaskan oleh Dr. Rahman, Dr. Nadia,
melalui gejala-gejala ataupun tanda-tanda simptom-simptom sekiranya seseorang mengalami gangguan pada kelenjar paratarot mereka. So oleh itu mengambil nasihat daripada pakar perubatan kita, sekiranya kita sendiri merasakan ada sesuatu yang tidak kena pada badan kita rasa tidak sihat lah, rujuklah kepada pakar perubatan yang sesuai dan memetik kata-kata atau nasihat daripada Dr. Fitriah tadi juga sehingga ia mengancam nyawa, sehingga penyakit ataupun simptom tersebut mengganggu urusan kita sehari-harian, termasuklah ibadah kita juga, kerana di situ kita perlu sesuatu perlu dilakukan. Sesungguhnya sihat untuk memastikan tubuh badan kita sihat tu sendiri adalah satu tuntutan dalam Islam. Ini adalah demi untuk memastikan nyawa kita sendiri terjaga, jiwa kita juga terjaga agar dapat kita sentiasa melakukan dan juga menunaikan ibadah kita sesempurna mungkin kepada Allah SWT, insya-Allah. So dengan itu saya rasa kita boleh tutup diskusi Sains Islam kita yang ketiga pada kali ini. Saya mewakili Institut Sains Islam USIM mengucapkan banyak-banyak terima kasih kepada para panel kita, Dr. Rahman, Dr. Nadia dan juga Dr. Fitriah, dan juga para pendengar kita yang telah setia bersama kita daripada awal sampai ke hujung. Terima kasih banyak-banyak sehingga kita insya-Allah kalau ada rezeki kita berjumpa lagi di sesi yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.